Kalau dari segi PSPM, pemakahannya macam mana? Pemakahan ini dikira B1. Kamu kena list down. Okay? Kamu kena list down apa maklumat yang diberi. Itu ialah teknik teknik memberi markah untuk soalan sequence. List down apa maklumat yang ada. A 1, B 3, TN 88. So dapat 1 markah. Okay, kalau student tanya, "Madam, kalau tak list down, madam?" Kami tak list down tapi tulis dalam formula. Formula betul. Okay, dia akan recover balik. Kamu akan dapat markah. Okay. Kalau kamu tak list down, kamu letak dalam formula GP, salah, tak dapat markah. Faham? So, better buat step by step. List down dulu apa information yang diberi. Dah list down, baru masuk dalam formula kamu. Nah, tengoklah kalau guna AP, guna formula AP. Kalau dia guna GP, guna formula GP. Okey. Baik, untuk soalan pertama settle dan soalan yang kedua. Okey. Find the sum of the arithmetic series 159. Okey, sum. Dia bagi tahu dah arithmetic series. Okey, arithmetic series. So, inilah formula dia. Sn equals to n over 2. 2a plus n minus 1b. 2a. Saya nak tengok balik formula. Dalam exam formula kamu diberi tak ada masalah. So, memang senang banyak lah kamu. Formula diberi. Soalan medium. Kalau kamu tengok formula kawan kamu tulis ni, ada apa-apa yang dia tinggal tak? Aman? Bracket. Hati-hati nah. Kamu tertinggal bracket ni, Amal. Amal kan yang benda? Okay, madam. Sorry. Jangan tinggal bracket. Okay? Jangan tinggal bracket. Nanti kamu hilang markah ataupun yalah hilang markah lah kan. Kalau dia jawab salah. Baik, so macam yang kita pesan tadi, first thing first. Tulis dulu maklumat yang diberi. A equals to 1. And then your D equals to 5 minus 1, which is equals to 4. Okay. And then what else? Yang tu lah yang diberi. Okay. Find the sum of each of the arithmetic. Find the sum of the first n term ke? Soalan dia. Find the okay, dia nak macam tu saja. Tak apa. Find the sum of each of the following arithmetic sequence. Baik. Patutnya find the sum of the first n term lah. Okay, kalau soalan ni tak jelas. Soalan ni tak jelas. Sum of each of the arithmetic series. Baik. So kat sini okay, dia bagi dekat kamu Tn lah sekali. Tn equals to 401. Okay, dia bagi Tn equals to 401. Dia nak Sn. Buat macam tu. Buat macam tu. A1, D4, Tn equals to 401. Dia nak apa? Dia nak Sn. Okay, dia nak Sn. So, macam mana kita nak cari Sn? Kita kena tahu n terlebih dahulu. Okay, macam mana kita nak tahu n terlebih dahulu? Kita minta bantuan Tn equals to A plus n minus 1 D. Kita minta bantuan kat situ. Okay, sebab Tn dah ada diberi Tn 401. 401. Jadi ni yang kawan-kawan buat. Okay, so ni Tn. Okay, ni A plus n minus 1 D dia. Dia buat dia dapat n equals to 101. Tak settle lagi nak. Soalan nak sum. Okay, n equals to 101. So 101. Jadi S101 equals to, okay. Alright, so make sure yang ni tak bracket semua. Okay, boleh answer 20301. Boleh? Kelas? Boleh. Boleh, well done. Good.
Satu soalan je kah Medan nak tanya? Soalan seterusnya yang ni betul ke? This one. Betul? Betul. Betul. Alright. Okay. Find the sum of the odd numbers from 1 to 99 that are divisible by 3. Okay. Dia nak kamu cari sum of the odd numbers from 1 to 99 that are divisible by 3. Jadi apa yang kamu perlu buat ialah kamu list down dulu. Apa sequence yang ada. Okay. Apa sequence dia. Okay, apa sequence dia. Dia mestilah mematuhi odd number. Okay. And then dia mestilah divisible by 3. Nah, tu dia punya syarat dia. Odd number divisible by 3. Jadi kita mulalah 1. 1 odd number divisible by 3 tak? Tak. Tak nah, tak divisible by 3. Dia lupa nak record. Sekejap dia record dulu. Siapa record? Ada orang record dah? Ya madam, saya record. Good job. Dia lupa. Baik, thank you Ani. Okay. So, alright. 1 odd number tapi bukan divisible by 3. So 2 bukan odd number. Tak boleh. 3. So 3 lah. Kita start dengan 3. 3 bla 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 lah. Kan? 3, 9, 9, 3, 9, 15, 21 and then last kali mestilah 99. Kenapa 99? Sebab 99 odd number. Odd. And then divide by, boleh divide by 3. Okay, lepas tu 99. Tapi kita tahulah berapa sebutan yang ada. Kita tak tahu lagi berapa sebutan yang ada. Tapi yang kita tahu, last sebutan ialah Tn equals to 99. Okay, so kita list down A equals to 3. B, tadi dia cakap divisible by 3. Kemungkinan, okay, kemungkinan. Kamu ingat ini ialah GP. Sebab apa? Sebab ni ada unsur divisible. Kod lah kan. Ada student dia, bila nampak divisible dia pun GP. Jangan lagi. List down dulu. So bila list down kamu tengok pattern. Yang ni T1, ni T2, T3. Okay. Check. Kamu check tengok. Okay. So D equals to 9 minus 3. Kita akan dapat apa? 9 minus 3 we will get 6. Okay. Kita cuba. Nah. Kita cuba buat macam ni. T2 minus T1. T2 minus T1 we get 6. Okay. And then kita try lagi. T3 minus T2. 15 minus 9. Dapat 6. So ini ialah AP. Nah, macam tu. Kamu tak boleh semena-mena tengok ni ialah GP. Sebab apa? Sebab kamu nampak indivisible. Tak nah, bukan macam tu. So dapat 6 and then Tn equals to 99. So dapatkan N kita ialah 17. Okay. Masih nak sum. Okay, S. Dia are 17 divided by 3 from 1. 17 term. Kenapa? 15 ni. Betul ke kelas? Sorry madam, silap. Kenapa tak tahu? Itulah. So jawapan yang betul ialah mana jawapan ni? Jawapan yang betul. Siapa dapat yang betul? Kita tengok. Jawapan dia betul. Tu salah tulis je kot. Salah tulis. Yang semua betul lah. Ini 17 lah. Okay, so 867. Okay. Good. Boleh? Okay, mari kita tengok seterusnya. Mari proceed next question. Boleh?
Boleh. Okay, good. Madam, Yes. saya mau pasal saya tak upload soalan 4 dengan 5. Saya tak Maaf boleh lah. upload nombor 6. Beda Sorry, bukan? madam. Okay, so nombor 3. Tengok buku lain. Betul ada 3 ke? Betul 1. Tengok Shelter pula. Nombor 4. Cuma nampak nombor 4? Nampak. Okay. Number 4. Find the largest and smallest of these numbers if the sum of the 25 consecutive odd number is 1, 2, 7, 5. Okay. Maksudnya kat sini kamu kena faham soalan tu. Ini memang soalan chapter Haziq Adam. Okay. Soalan chapter 3 memang dia bagi dalam bentuk ayat. Bagi dalam bentuk ayat. So, Sekejap. okay. So, kat sini dia minta sum of the 25 consecutive odd number. Okay. Dia bagi tahu dah kat sini ada 25 consecutive. Consecutive tu maksudnya berterutan. Berturutan. Okay, consecutive. Jadi bermula dengan 1. Okay. 1, 3, 5, 7, 9. Okay. Dan dia bagi tahu dekat kamu Sn equals to 1, 2, 7, 5. Okay. So A ialah 1. Okay. So untuk case ni kita tengok. Kita check tengok. Arithmetic or geometric? Kita check kita dapat apa? AP or GP? Haziq Adam, AP or GP? Ya, madam. Kita dapat AP or GP untuk soalan 4 ni. Dapat AP or GP? Arithmetic or geometric? aritmetik. Sebab dia pakai apa ni? pakai apa? Sebab dia saya tak pasti madam ni, sebab saya buat pun tak Sebab betul apa? jawapan belakang tu. Sebab apa? Sebab ada common difference. Oh. Sebab ada common difference. Kita kena check common difference ataupun common ratio. Okay, untuk case ni dia apply common difference, bukan common ratio. So maksudnya dia ialah AP. Oh. Okay. Kemudian, Okay. Right. Kemudian dia nak find the largest and smallest. Okay, find the largest and smallest. Yang smallestnya kita nampak 1 lah kan? Okay, smallest of this number. Kemudian largest mestilah yang Tn. Okay, so kita nak cari yang Tn tu, sebutan yang paling besar. Okay, bila sebutan yang paling besar, maksudnya kita kena dapatkan n yang keberapa. N ni bukan merujuk kepada sebutan N ni merujuk kepada yang keberapa. Yang keberapa. Okay, so kita nak tahu yang terakhir n ni berapa. Jadi kita menggunakan maklumat daripada Sn. So kat sini kita gunalah, sebab dia bagi Sn equals to 1275. Kita minta bantuan daripada Sn. Okay. Sn. Kejap. 25 consecutive. Okay. So A. A tak tahu lagi lah. Okay. A kita tak tahu lagi.
When D equals to 2, alright. 25. So kita akan dapat A dulu, cari A dulu. A bukannya start daripada 1 dah. Okay, sorry. A tak start daripada 1. Kita akan cari A dulu. A equals to 27. Okay. So, dapat Tn A27. T25. S25. Consecutive. Okay, sebab 25 consecutive. S25, 27, so T25, S75. So smallest ialah 27, largest ialah 75. Bukan 1 lah. Okay. Sorry. Benda terganggu sikit. Ginilah PDPR, anak menangis kan. Okay, boleh nak untuk case ni, Meda ulang balik nak case ni. Okay. Yang kawan kamu senaraikan ni 13539 nak dapatkan pattern terlebih dahulu. Okay, dia dapatkan pattern. Tapi first term dia bukan 1. Okay, first term dia bukan 1. Okay. Dia cuma cakap dekat sini 25 consecutive. So ni S25 ialah 1275. S25 1275. Okay, A kita tak tahu. A tak tahu, tapi yang kita tahu D. D ialah 2. S25 equals to 1275. A tak tahu berapa. Okay, A yang kita nak cari. Okay, and D equals to 2. Kemudian kita minta bantuan S25 tadi tu. Okay, yang ni. Kita masukkan dalam formula, kita dapat A dulu. A kita dapat 27. So this is the smallest number. Smallest number. Kemudian nak tahu sebutan terakhir kita ialah, okay, kita minta lah bantuan daripada T25. Ini sebutan terakhir lah. So A27 plus 25 minus 1 times 2. So kita dapat 75. Okay. Smallest number 27. Largest number is 75. Okay. Boleh? Nombor 4. Boleh. Boleh nak? Okay. Good. Nombor 5. Okay. Nombor 5. 6. Banyak. Okay, ni basically masalah chapter 3 macam ni. Okay. Alright, number 5. Shauza, tolong present number 5. Boleh Shauza? Boleh. Okay. Shauza present number 5. 5 onward. Okay, madam Shauza present, okay? Start now. The question is, if the sequence 4x, y 29/2 forms an arithmetic sequence, find the values of x and y. So, my solution is find D equals to D. That means common difference equals to common difference. So, first, T2 minus T1 equals to T3 minus T2. So will be x minus 4 equals to y minus x. So you will get the first equation is y equals to 2x minus 4. Then for second equation, T3 minus T2 will be equals to T4 minus T3. So y minus x equals to 29/2 minus y. You will get 4y equals to 29 plus 2x. So solve these two equations and you will get the value of y. And next, when you get the value of y, substitute into any one equation.
you can substitute into equation 1 or equation 2. For me, I substitute into equation 1 to get the x. So you will get the answer. Okay, any question? Ada soalan tak? Semua okay? Okay. Alright, proceed. Okay. Question 6. The 8th term and the 14th term of an arithmetic series are 31 and 55 respectively. So for A, determine the first term and the common difference. So because the question already gives us T8 and T14, so just use the formula Tn equals to A plus n minus 1 multiple d. So for T8, just substitute the information into this formula. So 31 equals to A plus 8 minus 1d. You will get the first equation is 31 equals to A plus 7d. For term 14 equals to 55, so 55 equals to A plus 14 minus 1 multiples d. You will get the second equation, 55 equals to A plus 13d. So just like previous questions, solve these two equations. So for me, I use equation 2 minus equation 1. So you will get 24 equals to 6d and d equals to 4. When you get d equals to 4, substitute into any one equation. I substitute into equation 1. So 31 equals to A plus 7 times 4. So you will get A equals to 3 and get the answer. Okay. Good, Syauza. Kalau kamu lihat basically chapter 3, present lagi jangan off lagi. Okay. Chapter 3, yes, kamu memerlukan simultaneous equation or substitution. Memang teknik ini diperlukan. Kamu akan perlukan teknik ini dalam menyelesaikan soalan chapter 3. So, kamu kena mahir lah. Kamu kena mahir. Okay, good. Well done. Proceed. Ada soalan tak? Soalan nombor 6? Any question? Okay, alright. Proceed. B. Find the 20th term of the arithmetic series. So 20 term means n equals to 20. So just substitute into this equation. And just now question A, we already find the value of A and D. So T20 equals to 3 plus 20 minus 1 times 4. So you will get 79. Alright. C. Find the sum of the first 20 terms of the arithmetic series. So use the formula as n equals to n over 2 times 2a plus n minus 1 multiple d. So just substitute the information we get. So S20 equals to 20 over 2 times 2 times 3 times 20 minus 1 multiple 4. You will get 820. Okay. Alright. Settle. Thank you, Syauza. Okay. Yusof. Yusof ada Yusof. 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 Yusof boleh present, Yusof? Ya, madam. Boleh present tak? Saya belum buat lagi. Sorry, madam. Saya Tak buat lagi? tak nak buat. Baru soalan 8. Sorry, madam. Tak upload lagi? Make sure upload Okay, sebab kita kena tally dengan kita punya academic calendar tu. Kami dia tak mau kamu tangguh-tangguh, nanti banyak benda yang kamu akan nanti tak masuk chapter 4, chapter 5 lagi. Chapter 4, chapter 5 memang kamu kena betul-betul faham betul.
So by this way memang kena settle chapter 3. Baik, tak apa, Madam minta Daniel. Daniel, boleh Ya, present madam. Daniel? Present soalan apa? Present soalan seterusnya. Tadi Syauzi stop kat salah mana? Soalan tu, soalan 6. Okay. Boleh present soalan 7, 8. Boleh madam, tapi soalan 8 saya tak dapat lah jawapan. 7 dengan 9 saya dapat. 7 dengan 9. Okay. Present dulu soalan 7 dengan 9. Sekejap dia. Okay. Okay. Boleh nampak ke? Okay. Okay, nampak? Okay, untuk soalan 7 ni, saya tengok soalan tu. Soalan 7 dia cakap the difference between the 10 and the 5th term of an arithmetic series is 20. And the sum of the first 8 terms of series is 36. Find the first term and the common difference. So dia suruh cari A dengan D. Okay, dia nak cari A dengan D. Okay, besarkan sikit, okay. Lepas tu dia bagi tahu kalau T10 tolak T5 is equal to 20. Dia bagi tahu T10 tolak T5 equal to 20. Good. Okay. Lepas tu dia bagi tahu juga S8 ialah 136. Good. Okay, dia bagi tahu. Untuk cari common difference dengan A dia, kita buat dua equation macam ni. Okay, good. A plus 9D, lepas tu A plus 4D. Lepas tu kita masukkan dalam equation atas ni, which is T10 minus T5 is equal to 20. Okay. Lepas tu bila dah masuk atas tu, kita solve macam biasa. And then kita A ni nanti boleh eliminate je. Sebab dia ada satu A. And then kita betul. dapat 5D equal to 20 and then D equal to 4. Okay, good. Okay, stop kejap, Daniel. Okay, kelas. Ada soalan nak tanya? Okay, dekat ni. Okay. First thing first, kamu kena tahu. Soalan berayat. Start dengan soalan nombor 6 tadi. Okay, soalan nombor 6, nombor 7. Memang ini standard soalan chapter 3. Okay, kalau dalam UPS tak naik lah soalan macam ni. UPS simple saja. UPS CLO 1. Okay, untuk UPS kita CLO 1. Maksudnya soalan mudah-mudah. Untuk exam sahaja baru panjang-panjang macam ni. Okay, panjang-panjang macam ni. So, untuk exam memang soalan panjang-panjang macam ni lah. Okay, dia akan bagi dalam bentuk ayat. Bila dia bagi dalam bentuk ayat, first thing first, kamu kena tulis dulu apa maklumat yang diberi. Okay, bagus macam Daniel buat ni. Nah, bagus. Dia bagi the difference between T10 and the 5th term. So, maknanya T10 tolak T5 equals to 20. Good. And then the sum of the first 8 term, maksudnya S8 equals to 136. And then find the first term and the common difference. Okay. So, kat sini idea dia ialah Daniel menggunakan rumus nth term untuk dapatkan D terlebih dahulu. So, kat situ dia adalah T10 dengan T5. Okay. So, dia dari situ. So, dia masukkan dalam formula dia yang pertama tadi. Tunjuk Ustaz Daniel dekat T10 tolak T5. Tu nampak tak? Okay, mula-mula dia buka dulu. T10 dia ialah A plus 9D. Nampak? Lepas tu dia masukkan dalam T10 tu.
Okay, T5 pula dia buka dalam bentuk A plus 4D. Lepas tu dia masukkan dalam tempat T5. Dia masuk kat tempat dia. So, bila dia masuk kat tempat dia, A dengan A ada satu A je. Kan? A tolak A kosong lah. Tak dapat apa. So, 9D minus 4D, we will get 5D. 5D equals to 20. So, D you will get 4. Okay? Proceed, Daniel. Okay. And then A kita ialah unknown lagi. So kita masukkan D ni ke dalam S8. S8 kita tahu ialah 136 and then kita guna formula N over 2 dalam kurungan 2A plus N minus 1D. Okay, so 8 over 2, 2A plus 8 minus 1 which is 7 times dengan D. And then kita akan dapat 8 over 2 dalam bracket 2A plus 28. Lepas tu saya pindahkan 2 ni ke sana. Ini kita akan dapat 272 equal to 8 dalam bracket 2A plus 28. And then expand yang ni. Lepas tu saya solve macam biasa and then dapat 48 equal to 16A. And then kita boleh dapat A kita which is 3. Okay, S8136. Okay, nampak tak? So dia minta bantuan rumus sum of the X term pula untuk cari A. Nampak tak? Dia minta bantuan daripada sum of the first X term tu. Sebab maklumat diberi untuk S8 sahaja. Kan? Maklumat diberi S8 sahaja. T10 dengan T5 dia tak bagi tahu berapa. Tapi dia hanya bagi tahu hubungan sahaja. Okay, dia bagi tahu hubungan sahaja. Alright, so A dah dapat, D dah dapat. Kemudian soalan kata, hence determine the value of N such that the N term is at least 120. Okay, so buat macam mana ni? Okay, ni dia kata at least 120 kan. So saya masukkan 120 ni and then ni TN sebenarnya. Lepas tu kita dah tahu A dan kita dah tahu D and unknown kita ialah N sahaja. Saya masukkan 120. Lepas tu saya tahu macam biasa. And then final answer nanti saya akan dapat 121 equal to 4N. And then N equal to 30.25. Kat sini ialah 120 kan. So kalau 120 ialah 30.25. And then kalau kita nak greater than 120 ialah 31 lah. Okay, saya fikir logik. Boleh tak? Okay, baik. Sepatutnya kamu kena buat macam ni. Determine the value of N such that the N term is at least. Okay. Kamu kena tulis macam ni. Boleh conteng tak tu Daniel? Saya tak conteng. Tak boleh lah madam. Boleh conteng lah. Tengok sikit apa Saya... kata dia. Oh, tak ada. Ni. Tak boleh. Tak boleh. Okay. Sepatutnya kamu kena buat macam ni. Tn, okay, at least maksudnya greater than or equal. Tn greater than or equals 120. Kamu kena start daripada situ. Okay, Tn greater than or equals to 120. Kemudian barulah kamu buat macam tu. Maksudnya, okay, yang Daniel buat ni, okay, yang equal sign tu, okay, yang equal sign tu, tukar kepada greater or equal. Untuk. tak apalah, Madam Present. Okay. Ingat tu kamu Present nombor 9 sama. Okay. Tak Madam Present. Kamu dah upload lah? Dah. Dah upload. Buku kamu A3T? 3. A3T3. Daniel.
So, kita tengok yang Daniel buat ni. Mana dia? Okay, kat sini. Dah, kita ni tak. Sekejap. Share. Okay. Alright. Bila soalan kata Tn, okay, dia nak okay, at least 120. Tn greater than or equals 120. Macam tu. Kamu kena start tu macam tu. Tn greater than or equals, kan, at least sekurang-kurangnya. Okay, sekurang-kurangnya 120. Betul? Tengok balik soalan. Okay, dia nak determine n such that n term is at least. Betul dah? Okay, is at least. So macam ni. Kemudian, okay, jadi kamu nak tulis macam mana? Kita tulis macam ni. 3 plus n minus 1 for greater than or equal to 120 gitu. Kemudian yang lain follow lah. Kamu akan follow macam biasa. So bila kita follow macam biasa, bila sambung kat bawah lah, kita akan dapat n minus 1 for greater than or equals 120 minus 3. 120 minus 3. Berapa? 119 ni. Bukan 119. 120 minus 3. 117. 3 plus n minus 1. Okay. So, 1. Okay, divide by 4. 29.25. So, n equals to 39. Okay. Plus 1. 30. So, maksudnya n equals to 31. Begitu. Nah, itu jalan yang betul. Okay. Kalau kamu tanya madam, kalau buat macam ni salah ke madam? Hilang markah. Nah, hilang markah. So, start daripada awal kamu kena denote siap-siap. Tn greater than or equals to 120. Kena follow apa benda yang dia cakap. Boleh? Kelas? Ada soalan tak? Boleh. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Weza okey, Weza? Boleh? Boleh, good job. Okay. So, number 8. Okay, mari kita tengok soalan nombor 8. Okay, ni Miriam tengok soalan nombor 8. Daniel. Okay. Soalan nombor 8 kata apa? Soalan nombor 8 kata dia nak the sum of the n terms of a series is 3/2n n plus 7. Okay. Ni dia bagi dalam bentuk rumus. Dia bagi dalam bentuk rumus. Rumus untuk sum of the n term. Tak kisahlah n term dia tu berapa. Maksudnya 3, 4, 5, any number of n kita boleh masukkan dalam formula. Masuk dalam formula yang diberi itulah. Write down an expression for the sum of the first n minus 1 terms. Mudah saja. Dia nak sum of the first n minus 1 term. Macam mana kita nak buat? Okay, so mari kita tengok yang Daniel punya. So, s n minus 1, 3/2n minus 1, n minus 2. Macam ni je. Alright. 3/2, okay. N minus 1, n plus 6. Boleh? Ni untuk A. Boleh. Macam tu saja. Okay. Kemudian yang B, okay, B dia minta apa? B dia minta show that the series is an arithmetic series. Hence, state the first term and the common difference. Dia nak kamu show kata, okay, yang series yang diberi ni ialah arithmetic series. So, macam mana kita nak buktikan ni ialah arithmetic series? Macam mana kita nak buktikan kata ni arithmetic series? Dia ada D. Dia ada D. Good. Nak tunjuk kata dia
arithmetic series dia ada D. Jadi kita kena cari D dia. Macam mana kita nak cari D? How to find your D? Ashwa, macam mana nak cari D? Apa formula D, Ashwa? Ashwa, apa formula D? Formula D. Apa formula D? DR. Ha? Common difference sayang. Itu common ratio. T2 minus T1. T2 minus T1. Ataupun dalam bentuk rumus umum dia, Tn minus Tn minus 1. Nah, ni formula D. Baik, so kita nak buat formula D. Kita perlukan term. Baik, macam mana kita nak cari term? Rumus mana nak pakai ni? Dalam soalan dia hanya cakap berkaitan sum. Sum of the first n term. Sum of the first n minus 1 term. Tak cakap pasal term pun. Dia cakap sum. Macam mana kita nak cari? S1 equals to 1. S1 equals to T1. Nah, S1 equals to T1. So, bermaksud menggunakan formula yang diberi, 3/2 1, 1 plus 7 equals to, kita akan dapat 12. So, ni ialah T1 kita. Boleh? T1. T2. Macam mana nak cari T2? T2 bersamaan dengan S2 minus S1. Itu ialah T2. Jadi, bermaksud, nak cari S2, kita ambil lah formula S kita tadi tu. Which is 3/2 2 plus 7 minus 12. So, kita akan dapat T2, which is 15. Dia faham tak? Boleh. T1 12. T2 15. Kamu tak settle lagi. Kamu kena cari satu lagi term. Sebab apa? Sebab kita nak nampak pattern tu common different. Kalau kat sini, kamu hanya dapat D equals to, kalau yang ni, kamu dapat 2 term saja tak memadai. 15 minus 12 equals to 3. Tak memadai. Kamu kena perlukan satu lagi term. T3. T3 ialah S3 minus S2. S3 minus S2. Which means that, so kamu akan carilah S3. 3/2 3 plus 7. So T3 you will get 18. Am I right? Class? Mana 18 lah? Bukan. Minus ni, lupa minus. Minus dengan S2 tadi. Minus 27. 27. Sini 27. Ni you will get 18. T3. T3 kamu akan dapat 18. So, kamu kena letak sini dah T3 18. Baru dapat D equals to 18 minus 15 equals to 3. Bila nampak pattern D, common ratio, inilah buktinya. So macam nak tulis? Since T2 minus T1 equals T3 minus T2. Therefore, this is an AP. Macam tu.
Kita kena buat rumusan tu. Sebab tu Medan kata kamu kena cari satu lagi term lah, T3 T1, T2, T3. Barulah kita nampak pattern tu ialah D. T2 minus T1 equals to T3 minus T2. So yang ni yang penting. Macam tu juga dengan common ratio. Nah, common ratio pun sama macam tu. Kamu kena tunjuk yang T2 over T1 equals to T3 over T2. Faham? Boleh? Boleh. Boleh kan? Mari kita tengok Daniel buat apa ni. Apa yang Daniel cuba buat? Saya nak cari term tu. So saya tolak Sn minus 1 untuk dapatkan satu term. So saya tak tahu macam nak cari term tu. Daniel cuba Mary tahu. Daniel cuba membuat rumus Tn. Betul. Daniel cuba membuat rumus Tn. Okey. Tapi yang Mary tunjuk ni, kita tak boleh buat rumus Tn pun sebab dia tak minta pun rumus Tn. So kita hanya keluarkan term satu apa. Okey. Macam mana kita nak keluarkan term satu? Kita keluarkan menggunakan formula. Kita menggunakan formula S. Nah, sebab daripada S kita boleh cari term. Okey, tapi kena faham betul lah macam mana nak cari term guna S tu. Kalau term yang kedua, S2 tolak S1. Term yang ketiga, S3 tolak S2. Term yang keempat, S4 tolak S3. Kamu tahu kan pattern tu? Okay. Alright, so can we proceed to the last question? Last question number 9. Kan? Betul. Alright, last question. In an arithmetic sequence, the 9th term is twice the 3rd term. And the 5th term is 80. Pening tak? So far so good lah. Tak pening dengan soalan ni. The 9th term is twice the 3rd term. Okay, term yang ke-9 adalah 2 kali ganda daripada 3rd term. And the 5th term is 80. Find the common difference and the sum of the terms from the 9th to 5th inclusive. Okay, inclusive. Dia bagi tahu dah termasuk 15. So kat sini mari kita tengok. T9 okay, equals to 2 T3. Okay, but tadi dia kata the 9th term is twice the 3rd term. And then T15 is 80. T15 okay. The 5th term is 80. Okay, the 5th term is 80. Okay, so A T9 equals to A plus 8D. T3 equals to A plus 2D. Nampak tak apa yang dia buat kat sini? Okay. Dia buka T9 dalam bentuk rumusnya dan dia buka T3 dalam bentuk rumusnya. Kemudian dia buat apa? Dia ganti masuk balik tempat T9, yang ni tempat T3. Ganti masuk sahaja. Okay, and then dia simplify. Okay, simplify the equation and then you will get first equation. Kadang-kadang student dia buat benda ni. Dia buat lepas tu dia blur. Tak nampak apa-apa. Tu dia padam. Jangan padam. Okay, jangan padam. This is one of your solution. Okay, one of your solution. Okay, this is your mark. Then what you should do. Okay. Dia buat apa kat sini? Dia buat. Okay. Dia masukkan balik. Okay. Ungkapan A equals to 8T minus 14D dalam A. Maksudnya dia masuk balik dalam ni dan dalam ni. A. Guna rumus yang sama. Okay, guna formula yang tadi. So dia buat. Dapat D equals to 40 over 9. Betul 40 over 9? Kelas dapat Dapat. Good. 40 over 9. Okay, kemudian A masuk dalam balik sajalah kan. Dah kat sini dia dah dapat ni. A equals to 8T minus 14D. So D dia dapat dah 40 over 9. So dia masuk sini dah. 40 over 9. So dapat A 160 over 9. Okay, kemudian dia nak sum. Okay, dia nak sum bermula dari mana? Bukannya sum of the first. Okay, ingat dia bukan kata sum of the first. Dia kata sum of the terms from the 9th to 5th inclusive.
Okay, bermula daripada term yang ke-9 hingga term yang ke-15. Okay. So, dia tunjuk kat sini ya. T1, T2, bla 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 bla. Dia nak T9 sampai T15. So, dia nak sini. Okay. Dia nak dari sini. S9 ke S915. Macam tu lah. Okay, benda tulis macam tu saja. Jadi, macam mana kita nak dapatkan sum bermula daripada sebutan 9 sampai 15. Okay. So, apa yang perlu kamu buat ialah, okay, semua ni ialah S15. Okay. S15. Jadi, nak dapatkan yang kalau merah tu macam mana? Yang hijau kena tolak yang mana? S15 apa? tolak S15 tolak? S8. S8. Good. Nah, S8. Jangan tolak sampai S9. Kalau kamu tolak sampai S9, maksudnya kamu singkirkan 9. Sekarang dia nak 9. Nah, jadi bermaksud, okay, bermaksud S15, okay, S15 kena minus dengan S8 will be equals to S9 to 15. Faham? So kat sini kita tengok Daniel buat. Okay, ni yang term S15 dia lah ni. 15 over 2. 2 Okay. Okay, ni ialah S15. Okay. Dan seterusnya ini ialah S8. Okay. So, dia dapatlah 466 2 over 3. Dalam bentuk tu, 1 akan dapat 466.67. Pun boleh, tak masalah. Okay. Boleh kelas? Boleh. Good. Alright, let's settle. Tutor 1. Okay. Tutor 1. Okay, tutor 2 okay. Tutor 2 or 3. Memang nak cek buku lah. Siapa yang dah upload, siapa tak upload lagi. Ni. Tutor 2 okay Ke ada yang tak buat lagi? Ke ramai yang tak buat lagi tutor 2? Siapa nak mengaku? Siapa yang tak buat lagi tutor 2 ni? Saya buat lompat-lompat. Lompat-lompat? Lagi madam. Saya Kenapa buat lompat-lompat? yang tahu dulu. Tutor 2? Saya buat yang saya tahu dulu. Saya tengok. Intan Farhana. Mana chapter 3 punya tutorial? Okay, Irdina. Okay. One of 3. Inshin 1 of 3. Good, Inshin. Well done. Inshin pun dah upload dah. Betul. Chapter 3. Akmal. Tak upload lagi. Amir. Pun tak upload lagi. Siapa lagi? Nadia.
Amal tak upload lagi ni. Okay lah. Benda asal Medan stop dulu. Boleh tak? Medan nak bagi kamu buat dulu chapter 3 ni. Okay? Boleh? Kelas? Boleh. Boleh. Hari Rabu Medan nak jumpa pagi. Hari Rabu Medan jumpa pagi, Medan nak proceed tutor 2 dengan tutor 3. Nah, Medan nak kamu upload, Medan nak kamu siapkan chapter 3. Okay, seperti mana yang kita rancang dalam kalender akademik. Okay, mana dia? Kalender akademik. Okay, cuba tengok kalender akademik kita. So, kat sini kalau kamu tengok ni week 3 kita ni. Minggu ni memang kita kena settle chapter 3. Ni T1, T2, T3. Okay, so maksudnya, okay, hari ni kita dah settle tutor 1. Okay, so hari Rabu ni 2 jam. Kita akan settlekan tutor 2 dengan tutor 3. Nah, pastikan kamu settle. Lepas tu kita ada start assignment ni kalau ikut ni. Nah, assignment 19.8. Nanti pun Medan akan update assignment. Yang penting, settlekan dulu tutor. Boleh kelas? Boleh. Boleh. Okay, good job. Madam. Okay, good. Kemudian Medan nak tanya, adakah kumpulan-kumpulan yang buat perbincangan, soalan, goal? Kamu ada buat meeting ke apa ke? Ada. Ada. Record tak? Dah record. Record. Okay, nanti pas kat Madam nak apa? Madam nak ni nah. Madam nak upload kat YouTube. Okay. So kat sini, kalau kamu tengok ni kan, kamu nampak tak apa yang Madam tunjuk? Nampak? Okay, ni group awesome kan. Mari kita tengok group awesome. Nadia Wahida. Kita tengok Nadia Wahida buat lagi week 1, week 2. Nadia Wahida. Mana Nadia Wahida punya buku? Okay. Week 1. Nadia. Mana week 1? Nadia. Yes, madam. Mana week 1, week 2, week 3? Tak ada langsung pun ni. Tak upload lagi. Tak apa? Tak upload lagi? Kena upload. Sorry, madam. Nanti saya Fauzan pun tak upload lagi. Sekejap kita tengok. Mana dia? Aisyah Ayuni. Aisyah Ayuni. Okay, week 1. Week 2, settle. Week 1, week 2, week 3. Aisyah Ayuni, kamu kelas? A3T? A3T apa Aisyah Ayuni? A3T1. A3T1 eh? A3T1, Aisyah Ayuni. Something tak dah. Something. So, Aisyah Ayuni, mana dia? Okay. So, week 1 settle. Okay. Week 1 settle. So, 3 soalan settle. Jadi, okay, ni yang apa? Goal. Okay, goal kamu boleh access nah. Every time kalau kamu bincang guna buku kawan kamu ke, kamu boleh access. So, bila access ni kamu boleh post stiker. Cik Aisyah ini dah settle 3 soalan. So, buat 3 soalan. Week 1. Week 2 pun settle 3 soalan. Buat stiker. 3 soalan. Okay, so Madam pun akan buat macam ni untuk tutorial. Yang mana dah settle, Madam akan letak stiker. So that Madam tahu siapa yang dah settle, siapa yang tak settle lagi. Okay. Seterusnya mari kita tengok apa lagi. Fauzan tadi, Madam dah dah Fauzan. Syifa. Syifa pula. Syifa week 1. Okay. Ada. Done. Syifa week 1. Week 2. Okay, settle. 1, 2. 2 je soalan. Soalan 1. Syifa soalan 1 mana? Kenapa ni nampak 2 soalan je? Sudarshan. Okay, week 1 tak apa ada. Week 2. Week 2 pun ada. Sudarshan A3T. A3T? 3.
A3T3 Sudarshan. Okay, so week 1 settle. Okay, letak bintang. Okay, week 2 pun settle, kita letak bintang. Gitu. Yang lain, pastikan settle nanti madam akan letak bintang yang mana dah settle. Yang mana tak settle lagi tu, pastikan settle. This is your own effort. Okay, your own effort. So, Mira rasa takat tu dulu. Hari Rabu nanti kita akan bincang tutor 2 and tutor 3. Chapter 3. Pastikan buat. Okay, pastikan kamu buat dulu. Kemudian baru kita boleh bincang. Kalau kamu tak buat, nanti kamu tak tahu. Kalau tak buat, nanti kamu tak tahu apa benda yang kamu kena tengok. Boleh? Ada soalan? Ada soalan kelas? Tak ada. Alright. Okay, baik. So, Yusof, baca doa. Okay, kita tutup task yang tak payahlah. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan kamu boleh bersurat. Thank you, madam. Okay, thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank Thank you, madam. Thank you, madam. you. You're welcome. You're welcome. Thank you, madam. Welcome. Yeah, you're welcome. Madam, Ya. anak saya yang awesome tu masih tak hantar apa-apa Saya dah hantar lah. Apa? Siapa ni? Fauzan. Oh, jangan. Mari tengok. Ni. Buku Awesome notebook. Dia tulis notebook kat sini. Entah, notebook. Cuba tengok. Kamu boh dekat Awesome yang dia ada notebook, tak ada notebook? Tak. Tak ada apa, madam. Sini, sekejap. Present kat medium tengok. Boleh present? Sekejap. Boleh. Boleh kamu present. Boleh tengok. Malam ni aku siapkan semua tu. Siapkan semua. Dah, kau tak tutup mic. Okay. Tak ada apa, madam. Mana? Bukan yang tu. Bukan yang ni. Bukan yang tu. Habis yang tak yang mana? Diam. Bukan yang tu. Faham? Dia kena tulis notebook bawah tu. Cuba Mana cari ada kat madam? cuba tekan kat more notebook ke? Bukan yang tu. More notebook. Kan, tak ada. Mana ada dah? Kamu tak ada lagi. Syah, minit tanya. Dan kamu masuk dalam grup Teams Awesome. Mesti ada Teams Awesome.